Okey. Biasa orang terkenal dengan kereta Mercedes, BMW merupakan golongan kaya kan. So hari ni kita nak cari satu kereta yang tak semua orang mampu milik, tapi untuk kereta Recon confirm mampu milik. Ini merupakan Mercedes E200 AMG. Yang ni merupakan spek Recon Japan 2018. So pada yang belum like, share dan subscribe, boleh buat dulu sebabnya kita ada detail untuk kereta ni. Kereta ni condition memang macam ni, tip-top punya. Okay, kita walk around dulu, kita tengok apa dia ada. Okey, ini merupakan model W213. Kalau untuk variant Mercedes, dia ada 3 variant untuk sedan segmen ataupun kereta keluarga lah, family car. Okey, nombor 1 kita ada Mercedes C-Class, nombor 2 E-Class, dan nombor 3 paling besar luxury, super luxury, S-Class. Tetapi dalam untuk family Mercedes ni, untuk variant W213 ni saja yang dia dah ikut abang dan adiknya. Maksudnya dia punya design, rupa bentuk dah sama macam E-Class, C-Class dan S-Class. So kalau dari segi rupa, kalau kita nampak dia punya lampu hadapan, lampu hadapan dia semua dah datang dengan function ataupun penggunaan lampu LED. Kalau nampak dekat sini, lampu utama dia menggunakan multi beam LED. Ni original lah. Okey, multi beam LED ni dia dah kira macam kereta yang kita bila high beam and then kereta depan lalu, dia bukan auto down beam, tetapi dia boleh control lampu kanan dia untuk turun, lampu kiri dia still high beam. Macam tu. Okey, kita pergi ke sport rim. Sebabkan yang ni model AMG, dia dihadirkan dengan sport rim berukuran ni dah berukuran 19 inci dengan Mercedes caliper, Mercedes-Benz caliper. Okey, disc brake dia ni dia ada function untuk sejukkan brake dengan lalu lubang-lubang kecil ni. Boleh nampak tak? Ni lubang-lubang kecil ni dia untuk sejukkan sebab kereta ni kira macam performance car. And then dari segi features lain, kita balik pada muka hadapan tadi. Kita balik muka hadapan. Okey, pada bahagian logo, kalau kita perasan, logo dahulu kita akan boleh touch lah. Tetapi untuk model baru ni, logo dia kita dah tak boleh touch. Sebabnya dia dah pakai ni dipanggil radar. Radar function untuk bantuan line keep assist, pre-crash dan function pre-crash. Okey, yang ni pula kamera 360 kamera. Kereta ni hadir dengan 360 kamera lah. Parking sensor semua dah ada. Dan kita tengok pada bahagian belakang dia. Dari segi penggunaan lampu dia memang wow, model ni sangat cantik. Kita kasih on dulu. Okey, lampu LED signal, high beam high light, lampu tail light dengan brake light LED, 2 exhaust. Okey, walaupun exhaust dia nampak macam fake, tetapi dia ada lubang exhaust tau. Dia bukan macam kereta yang tak ada exhaust lalu. Ni nampak kamera reverse dia. Kamera reverse dia kalau dia masuk, dia macam tu. Canggih kan? Okey.
Okey, jom kita masuk pada bahagian dalaman. Kita detailkan pada bahagian dalaman. Sebelum tu, nampak lampu hadapan. Bila kita nyalaan, memang smart. Okey, pada bahagian dalaman kita nampak ni pada bahagian dalaman kita nampak dekat sini dia sangat canggih. Dia dengan sini, ini merupakan side mirror punya adjuster. Dia boleh lipat, and then power window. Semua daripada material dia ni memang soft touch. Bukan soft touch macam mana, kita pegang tu kita rasa dia mahal, premium. Dengan dia punya ni rasa macam lebih kepada aluminium. Memory seat ada 3 mode, ada 3 setting dengan satu mode. And then dia ada features ni. Ni dinamakan pemanas seat. Okey, kalau kita nampak seat dia pun, kalau untuk orang tinggi macam saya, biasa kita punya paha tidak akan support. Tapi kalau Mercedes E-Class ni, dia support lah. Sebab dia ada adjuster. Nampak? Saya tarik, dia keluar. And then seat boleh control semua secara elektronik. Lambar support pun dah ada. Untuk yang ada masalah pinggang, takut tak selesa, jangan risau, kereta ni lebih selesa. Okey, kita masuk pada bahagian dalaman. Okey, bahagian yang paling utama, kereta ni didatangkan dengan display yang besar ni. Dia kira meter cluster campur dengan audio system dia lah. Boleh tengok spek dia lebih detail dekat dalam Google. Saya cuma ceritakan condition dia macam mana. So yang ni memang cantik lah. Semua controller daripada steering pun kita boleh control. Dari segi dia punya tengok slack dynamic slack. Lepas tu pengaturan sendiri dari segi driving, kita boleh setting. Kita nak sport ke, nak sport plus ke, nak eco ke, semua kita boleh setting lah. Okay, and then nak keluar, kita keluar satu. Lepas tu steering, kita nak rasa berat ke tak ke, kita boleh setting ke sport. And then ESP, ni untuk dia punya kestabilan lah, dia punya grip, dia punya control kereta lah. Ataupun senang kata, kita bahasa senang kita, AES lah. Dia macam tu lah function dia. Kita boleh control untuk sport, comfort ataupun sport plus. Semua boleh control. Okay, kita pergi kepada lighting setting lah. Ambient light. Dalam ni function memang banyak. Saya boleh tukarkan lampu kepada multi. And then kita masuk, kita nak colour apa. Contoh saya nak colour ni, tengok. Dan dia boleh red juga mode pada multi color animation, welcome, climate, tu semua kita boleh control melalui sistem dia ni lah. So sistem ni memang tak boleh diusik, tak boleh nak dikacau. Dia merupakan main dia lah untuk kita setting kereta. Semua dikontrol daripada sini ataupun sini. Sini pun boleh pakai. Secara zahirnya kereta ni dihadirkan dengan mod pemanduan sebanyak 5 mod. Yakni kita boleh adjust kepada selection mode lah. Dia punya mode dia kat sini. Tapi kita akan nampak warna dia dekat situ. So yang ni kita start daripada individual, and then kita back kepada sport plus, and then sport. Selepas tu kita boleh pergi kepada comfort, kita boleh pergi kepada eco, dan ini adalah last sekali lah untuk variant dia. Dia ada 5 optional untuk safety pula. Kereta ni didatangkan dengan 7 airbag, dan dia dihadirkan dengan autonomous cruise control. Boleh nampak tak? Ni dia punya function dia. Untuk yang ni adjust untuk dia punya jarak antara pemanduan. Function auto cruise memang canggih, kereta ni canggih.
Gearbox pula dia menggunakan gearbox 9 speed G-Tronic. So kereta ni dari segi fuel consumption dia insya-Allah lebih bagus daripada model terdahulu, sebab yang model terdahulu dia menggunakan 7 speed, yang ni dia dah guna 9 speed G-Tronic. Okey, pada bahagian belakang kalau kita nampak kat sini, dia sama juga seat dia, memang cantik kereta ni. Seat dia dah pakai Alcantara dengan semi bucket dengan ada line bahagian curve tengah ni. Boleh nampak tak? Memang cantik seat dia ni, bukan main-main lah. Okey. Bahagian dalaman dia, ambient light pun semua ada pada dia punya line door trim, sama dengan bawah ni. Okey. Untuk C-Class, saiz dia agak sedikit lebih kecil dibandingkan dengan E-Class. E-Class boleh duduk 3 orang saiz dewasa, tetapi kalau C-Class tak boleh lah. C-Class memang sedikit kecil. Okey, untuk model ni dia dah kira sama dengan BMW 5 Series. Okey, kita tengok boot space dia. Ni dia punya boot space. Anggaran saiz berukuran 400 lebih liter lah ni. Dalam 380 ke 400 lebih sikit lah. LED, dia punya number plate. Ni kamera, bila dah reverse baru dia akan keluar. Dia motorized kamera lah. So memang canggih lah kereta ni. Okey, ni bahagian paling last sekali. Bahagian ni merupakan bahagian yang paling menarik dan semua orang nak tahu kan. Okey, enjin dia menggunakan enjin 2000cc turbo, petrol turbo, menghasilkan lebih kurang 217 PS dan 320 Nm torque. Dari segi torque yang dihasilkan untuk rear wheel drive pada saya dah cukup, sebab 320 Nm. Berat body pun baru dalam 1500 kilo, lebih kurang gitu. So tak adalah berat sangat. Memang smart. Memang smart. Okey, pada yang berminat bolehlah tekan description bawah untuk WhatsApp dengan saya. InsyaAllah saya akan reply secepat mungkin, insyaAllah. Okey, bye bye. Sebelum tu jangan lupa like, share dan subscribe.